A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi meluangkan masa untuk bersama dengan kami dalam program Sembang-Sembang SMB pada pagi ini. Pada pagi Jumaat yang barakah ini. Baiklah, saya Muhammad Zaki Ajalwi, merupakan moderator anda dan topik akan kita bincangkan pada pagi ini cukup menarik dan cukup agak rasanya agak gentar sikit. Ketahui punca rakyat Malaysia muflis dan juga apakah implikasinya. Baiklah tuan-tuan, sebelum saya serahkan kepada penceramah sedikit maklumat berkaitan dengan perjalanan program kita pada pagi ini. Yang pertamanya, sekiranya terdapat persoalan berkaitan topik yang dibincangkan, silalah hantarkan soalan tuan-puan. Sekiranya melalui dengan aplikasi Zoom, tuan yang berada dalam aplikasi Zoom, sehingga ruangan chat yang disediakan, tuan-puan yang berada di FB Live kita di ruang komen, dan kami akan cuba menjawab soalan yang dikemukakan dan insyaAllah sekiranya kita masih ada masa lagi, soalan terpilih akan dijawab oleh penceramah di akhir sesi nanti. Dan yang keduanya, tuan-puan juga pada pagi ini seperti biasa layak menerima sijil penyertaan dengan melengkapkan sedikit maklum balas serta maklumat yang diminta dan melalui QR code dan juga link yang akan dipaparkan nanti. Yang ketiga seterusnya, pada pagi ini kita adakan sesi pop quiz di mana 3 soalan mudah akan dilakukan. Di samping itu pihak SMB juga menyediakan pelbagai promo hadiah-hadiah yang menarik untuk tuan-puan menangi. Dan hadiah pop quiz ini adalah berupa touch and go bernilai RM10 seorang melalui email yang akan dihantar nanti. Okey, teruskan bersama kami di penghujung dan sedikit perkenalan mengenai dengan penceramah kita pada pagi ini iaitu Tuan Muhammad Zaki bin Abdul Razak. Nama sama macam saya, merupakan penolong pengarah insolvensi bahagian keberkerapan Jabatan Insolvensi Malaysia. Tuan Muhammad Zaki ini adalah terhormat di Jabatan Insolvensi Malaysia selama 3 tahun bermula dengan bahagian likuidasi. Ini pengarah insolvensi dan cawangan Perlis dan kini di bahagian keberkerapan berkelulusan dari UKM dan pernah berkhidmat sebagai peguam serta di Kementerian Sumber Manusia sebelum ini. Cukup hebat. Dia panggil Tuan Zaki bermula walaupun nama sama. Assalamualaikum Tuan Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, tu dia orang dia sama wajah, tak sama rupa, tapi nama sama saja ya. Okey, Tuan Zaki, pada pagi ini kita berkongsi dengan para pendengar kita daripada 2 aplikasi, satu daripada Zoom dan juga daripada FB Live. Mungkin banyak persoalan-persoalan yang akan dikemukakan dalam chat kita. Walaupun kita rakan-rakan kita akan membantu dan kita mungkin nak tahu apakah puncanya dan apakah kesan dan implikasinya serta apakah langkah tips-tips yang boleh dikongsikan dengan tajuk kita pagi ini, ketahui punca rakyat Malaysia muflis dan implikasinya. Silakan Cik Zaki. Okey, saya share skrin dulu untuk slide saya. Okey, jelas ya slide saya? Yes, jelas. Terima kasih Tuan Moderator Encik Muhammad Zaki Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menyertai program sembang-sembang kita pada pagi ini. Nama saya Muhammad Zaki bin Abdul Razak. Saya kini bertugas di bahagian keberkerapan Jabatan Insolvensi Malaysia Putrajaya. Dan untuk terlebih dahulu sebelum saya menyambung ceramah saya pada hari ini, saya mewakili Jabatan Insolvensi Malaysia mengucapkan terima kasih dan tinggi penghargaan kepada pihak Amanah Saham Nasional Berhad kerana memberikan peluang dan platform kepada jabatan untuk bersama-sama berkongsi maklumat dan juga informasi berkaitan dengan jabatan dan berkaitan dengan kes keberkerapan melalui platform Sembang-Sembang ASNB. Dan untuk pagi ini, untuk sesi ceramah, saya akan bahagikan taklimat ataupun perbincangan saya kepada 3 bahagian ataupun 3 perkara. Pertama, saya akan memperkenalkan ataupun memberikan gambaran mengenai Jabatan Insolvensi Malaysia. Kedua, saya akan menerangkan mengenai statistik kes keberkerapan berdasarkan beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh jabatan. Dan ketiga, saya akan menerangkan berkenaan dengan kes keberkerapan
menurut kepada perspektif undang-undang di Malaysia lah, undang-undang Akta Insolvensi di Malaysia. Okey, untuk Jabatan Insolvensi Malaysia ni telah lama diwujudkan. Sejak daripada tahun 1924 lagi ya. Kita telah pun beroperasi ataupun telah diamanahkan di bawah undang-undang untuk mentadbir kes-kes kebangkrapan di Malaysia. Okey, sehingga ke hari ini kalau ada orang awam ataupun jabatan-jabatan ataupun bankrupt ataupun pemiutang, siapa-siapa individu yang berurusan dengan pihak jabatan, mereka banyak gelaran-gelaran yang mereka gelarkan kepada kami. Sebagai contoh, mereka panggil kami sebagai jabatan muflis. Ada juga yang panggil jabatan pemegang harta. Ada juga yang panggil jabatan bankrupt. Okey, semua nama-nama itu memang betul. Merujuk kepada satu benda yang sama, iaitu kebangkrapan ataupun Jabatan Insolvensi Malaysia. Namun secara officialnya mulai tahun 2003, jabatan ini dikenali sebagai nama Jabatan Insolvensi Malaysia. So apabila kita sebut Jabatan Insolvensi Malaysia, dalam bahasa Inggeris ni adalah Malaysia Department of Insolvency, MDI. So selalunya kita akan panggil dengan nama singkatan MDI. MDI lah. Kita guna MDI. So bila tuan-tuan dan puan-puan baca artikel ataupun baca buku ke yang menyebut singkatan MDI, itu merujuk kepada Jabatan Insolvensi Malaysia. Okey, Jabatan Insolvensi Malaysia pun bukan sahaja mentadbir kes-kes kebangkrapan, malah Jabatan Insolvensi Malaysia juga mentadbir kes-kes untuk penggulungan syarikat yang telah digulungkan, dan juga pertubuhan ataupun kesatuan kerja yang telah dibatalkan pendaftaran juga terletak di bawah peranan Jabatan Insolvensi Malaysia. Namun di bawah perundangan yang berbezalah, bukan di bawah Akta Insolvensi. So di bawah Jabatan Insolvensi ni pula mempunyai seorang ketua yang diperuntukkan kuasanya di bawah Akta Insolvensi, dan gelaran jawatan ketua tersebut adalah dipanggil Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia ataupun singkatan KPI lah, ataupun dalam bahasa Inggeris Director General of Insolvency, DGI. So apabila kita bersembang ataupun merujuk kepada Jabatan Insolvensi Malaysia dan ingin menerangkan tentang fungsi-fungsi jabatan, kita akan selalu merujuk kepada KPI inilah. Maksudnya KPI akan menghasilkan aset bankrupt, KPI akan mengadakan mesyuarat pemiutang, KPI akan melaksanakan tanggungjawab untuk mengawal sedia kes kebangkrapan. Kita akan menggunakan KPI sebagai cara untuk menerangkan fungsi jabatan. Dan KPI ini mempunyai kuasa untuk menurunkan kuasa kepada pegawai-pegawai di bawah jabatan untuk menjalankan tanggungjawab Ketua Pengarah Insolvensi dalam mentadbir kes kebangkrapan. Itulah punca kuasa bagaimana jabatan ini boleh berfungsi di seluruh Malaysia untuk mentadbir kes kebangkrapan di setiap cawangan di seluruh Malaysia. Even di dalam akta pun, setiap akta yang menerangkan tentang fungsi jabatan, mereka akan menggunakan KPI. Mereka akan menggunakan gelaran jabatan tu. Maksudnya KPI perlulah menghasilkan aset bankrupt. KPI perlulah mempertimbangkan. Mereka tak sebut Jabatan Insolvensi lah, mereka akan menggunakan KPI. So kalau tuan-tuan dan puan-puan membaca artikel, membaca kes ataupun merujuk kepada mana-mana yang menerangkan tentang jabatan dan mereka menggunakan perkataan KPI, itu juga merujuk kepada Jabatan Insolvensi Malaysia. Saya harap benda ni clear dulu. Sebab benda ni adalah basic sebelum kita boleh bersembang jauh. Sebab singkatan-singkatan inilah yang tuan-tuan dan puan-puan akan sentiasa lihat di dalam artikel ataupun di dalam case law ataupun di dalam akta kita apabila mereka menggunakan perkataan KPI, menggunakan perkataan Jabatan Insolvensi, bukan merujuk kepada Jabatan Muflis dan sebagainya. Itu adalah basicnya lah. Okey. So visi dan misi jabatan seperti yang saya paparkan sebenarnya basically adalah untuk mentadbir kes kebangkrapan dengan sistematik dan terbaik lah, memberi perkhidmatan kepada bankrupt dan juga kepada pihak-pihak yang terlibat dalam kes kebangkrapan. Suka untuk saya highlightkan di bawah misi jabatan. Di bawah misi jabatan ni kita lihat jabatan ini adalah untuk mengimbangi kepentingan pelanggan bagi meminimalkan impak kegagalan pengurusan kewangan. Kepentingan pelanggan ni kita bukan hanya merujuk kepada bankrupt saja, tetapi kita merujuk kepada pemiutang ataupun pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pentadbiran kes kebangkrapan ni lah. Okey, ini adalah secara ringkasnya objektif jabatan. Okey. Dan inilah fungsi jabatan. Fungsi jabatan di seluruh Malaysia kita mempunyai 21 cawangan. Dan fungsi jabatan di Putrajaya adalah untuk mengawal sedia
dan juga untuk mentadbirlah kes-kes kebangkrapan yang dijalankan di setiap cawangan di seluruh Malaysia agar mengikut prosedur ataupun tindakan yang betul berdasarkan pertukaran undang-undang dan berdasarkan prosedur dalaman yang ditetapkan oleh jabatan. Okey, seterusnya kita masuk kepada statistik kes kebangkrapan. Saya rasa ini lebih menarik. Okey, statistik pertama kita adalah jumlah kes bankrupt yang belum dilepaskan. Maksud kes bankrupt yang belum dilepaskan ni adalah kes bankrupt yang masih aktif dan ditadbir di cawangan MDI di seluruh negara. Okey, di seluruh Malaysia termasuk Sabah Sarawak kita mempunyai 21 cawangan, dan kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok kepada kita punya slides, cawangan nombor 1 Selangor sehingga cawangan Pulau Pinang merupakan 4 cawangan terbesar MDI di seluruh Malaysia lah, ataupun kita gelar sebagai cawangan mega. Sebab itu keempat-empat cawangan ini mempunyai jumlah kes yang sangat tinggi jika kita bandingkan dengan negeri-negeri yang lain. Okey, so kalau kita lihat daripada statistik negeri Perak sehingga ke Terengganu, daripada Perak ke Terengganu adalah cawangan sederhana, cawangan MDI yang bertaraf sederhana, dan daripada cawangan Miri ke cawangan Perlis adalah cawangan MDI bertaraf kecil. So ini adalah kes-kes kebangkrapan yang masih aktif ataupun yang belum dilepaskan setakat Mac 2021 yang masih ditadbir di seluruh Malaysia, dan jumlah kes keseluruhan setakat Mac 2021 adalah sebanyak 292,933 kes. Okey. Okey, berikut merupakan kes kebangkrapan mengikut golongan umur pula daripada tahun 2017 hingga bulan Mac, 5 tahun lah, dalam tempoh 5 tahun. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada statistik umur ni mengikut golongan umur, kes yang paling banyak dilaporkan adalah antara umur 25 hingga 54 tahun lah, dalam range 3 kategori tu, daripada 25 tahun sehingga ke 54 tahun, di mana grup yang paling tinggi ataupun kumpulan golongan umur yang paling tinggi adalah mereka yang berumur 35 hingga ke 44 tahun. Di mana dalam fasa umur 25 hingga 54 tahun ni saya percaya adalah mereka yang telah bertukar status ataupun telah mempunyai komitmen dan tanggungjawab dalam keluarga sebagai contoh. So sebab itu mungkin dalam menguruskan komitmen dan sebagainya mereka mengalami masalah-masalah tertentu yang menyebabkan mereka terjerumus di dalam kes kebangkrapan. Sebab itu dah range ataupun jumlah kes kebangkrapan antara umur 25 hingga 54 tahun ni adalah yang paling tinggi direkodkan di MDI. Okey. Seterusnya kepada kita golongan bankrupt berdasarkan jantina, 5 tahun kebelakang juga sehingga Mac 2021, lelaki mempunyai jumlah kes kebangkrapan yang sangat tinggi iaitu 70%, lebih daripada 70% berbanding perempuan ataupun wanita. Okey, ini pula adalah mengikut statistik bangsa. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada statistik bangsa, yang paling tinggi adalah golongan bangsa ataupun kaum Melayu, iaitu sebanyak 58%, diikuti China, India, lain-lain dan bukan warga negara. Namun saya percaya benda ni tidak adil untuk kita tengok daripada segi jumlah sahaja. Sebab kita kena tengok daripada segi ratio ataupun faktor jumlah kependudukan. Berapa ramai bilangan kaum yang tinggal dalam Malaysia ini. Kalau saya boleh rujuk daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, laporan suku tahun pertama tahun 2021, di mana Malaysia berjumlah 32.75 juta dan 2.9 juta ataupun bersamaan dengan 69.7%. So berdasarkan jumlah ratio kependudukan ataupun jumlah mereka yang warga negara yang berasal ataupun daripada kaum Melayu ini adalah majority sebanyak 69%. Jadi jadi statistik ini saya rasa balance lah, maksudnya Melayu mempunyai bilangan golongan bankrupt yang paling tinggi berdasarkan jumlah kependudukan ataupun kaum yang mempunyai jumlah yang majority di Malaysia. So saya rasa sebab itulah golongan bankrupt bagi kalangan golongan Melayu lebih ramai berbanding golongan lain. Okey, ini pula statistik untuk kes kebangkrapan mengikut kategori ataupun sebab mengapa seseorang itu dibankruptkan.
Secara kesimpulan mudahnya, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok daripada faktor pertama sehingga faktor keempat, semuanya melibatkan pinjaman dengan institusi kewangan lah. Pinjaman dari segi peribadi, sewa beli kenderaan, pinjaman perumahan ataupun pinjaman perniagaan. Benda ini adalah menjadi faktor utama mengapa seseorang tu dibankruptkan selain daripada sebab-sebab lain sepertinya hutang kad kredit. So ini adalah, dan lain-lain faktor adalah seperti menjadi penjamin sosial, menjadi penjamin corporate, hutang cukai pendapatan. Hutang cukai pendapatan adalah hutang dengan pihak LHDN. Okey, pihak LHDN. Beasiswa ataupun pinjaman pelajaran adalah contohnya pinjaman dengan pihak PTPTN ataupun pinjaman dengan pihak negeri. Okey, loan daripada pendidikan negeri dan sebagainya. Okey, ini pula adalah jumlah kes kebankrapan mengikut jenis pekerjaan daripada tahun 2017 hingga bulan Mac 2021. Okey, rekod ataupun jenis pekerjaan ni kami merujuk kepada petition ataupun kertas kausa yang dihantar oleh pihak pemihutang kepada kami dalam kes kebankrapan, dan daripada maklumat melalui kertas kausa itulah yang kami terjemahkan dan kami dapat tahu bankrupt ini adalah di dalam sektor mana ataupun terlibat dalam sektor mana. So tiada maklumat paling tinggi sebab kita tak dapat nak kenal pasti bankrupt ini daripada sektor mana sebab tidak dinyatakan secara clear lah di dalam petition kebankrapan, tetapi ada juga rekod daripada sektor swasta, peniaga, sektor awam, bekerja sendiri dan sebagainya. Okey, setakat tahun 2017 hingga bulan Mac 2021, okey, berikut merupakan bilangan kes yang dilaporkan untuk kategori pelepasan dan pembatalan. Tadi kes aktif, ini adalah rekod kita untuk kes yang telah dilepaskan. Ada beza untuk kes pelepasan dengan pembatalan. Pelepasan bermaksud adalah seseorang yang dilepaskan ataupun keluar daripada kebankrapan berdasarkan pelepasan yang dibenarkan di bawah akta. Contohnya pelepasan di bawah Seksyen 33A dengan budi bicara KPI dan sebagainya lah. Dan pembatalan pula adalah pembatalan kepada perintah kebankrapan yang dikeluarkan kepada bankrupt tersebut oleh mahkamah. So untuk pelepasan, saya akan explain perkara ni selepas ini dengan lebih lanjut untuk tuan-tuan dan puan-puan lebih faham lah. Ini saya jelaskan kita punya statistik dulu. Okay, so pelepasan adalah sebanyak 750 kes, pembatalan adalah sebanyak 9,665 kes, jumlah keseluruhan adalah sebanyak 10,405 kes. So jumlah sijil pelepasan Ketua Pengarah Insolvensi Seksyen 33A tahun 2017 hingga Mac 2021 yang telah dikeluarkan adalah sebanyak 74,880 kes. Okey, so kita masuk topik seterusnya adalah apa itu sebenarnya kes kebankrapan. Kita dah sembang fungsi jabatan, kita dah sembang berkenaan dengan statistik kes kebankrapan yang ada dalam rekod jabatan. So sebenarnya apa itu kebankrapan? Saya berikan senario mudah lah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh, saya mengambil loan di bank dengan jumlah besar sebanyak RM200,000. Loan yang saya ambil adalah loan peribadi. So apabila saya ambil dengan bank, saya gagal untuk mematuhi perjanjian ataupun syarat yang telah ditetapkan untuk membayar loan tersebut secara bulanan. So apabila saya gagal membuat pembayaran, bank akan mengeluarkan warning letter ataupun mereka akan memberi peringatan kepada peminjam ataupun penghutang lah, saya digelar sebagai penghutang, supaya menjelaskan hutang tersebut seperti mana yang kita telah bersetuju dalam perjanjian. So apabila kita tidak dapat buat pembayaran, bank akan keluarkan notice of demand. Notice of demand ni adalah untuk mengarahkan seorang penghutang untuk membayar kepada pemihutang. Bank adalah pemihutang lah, orang yang memberi hutang, membayar jumlah yang tertunggak tersebut. Sekiranya tidak dibayar, tindakan saman akan diambil di mahkamah. So saya masih lagi gagal bayar. So bila saya gagal bayar, bank akan buat tindakan saman di mahkamah untuk menuntut jumlah hutang yang tertunggak tersebut. So bila dia masuk saman, dan contohnya dalam saman tersebut saya tidak bekerjasama, memberi kerjasama, mahkamah boleh mengeluarkan satu penghakiman
kepada saya yang berhutang untuk membayar jumlah seperti mana yang dituntut oleh pemiutang ataupun bank berkenaan. So apabila mahkamah telah mengeluarkan perintah tersebut, bank ataupun pemiutang tersebut akan menuntut saya untuk menjelaskan tuntutan hutang berdasarkan perintah yang dikeluarkan oleh mahkamah. Dan saya masih gagal lagi untuk menjelaskan hutang tersebut. So apabila saya gagal membayar hutang tersebut, bank seterusnya akan memasukkan satu notis sekali lagi. Notis ni adalah dipanggil sebagai notis kebangkrapan. Okey, notis kebangkrapan itu adalah untuk memaklumkan, untuk menyuruh saya sekali lagi membayar jumlah hutang yang saya tertunggak tersebut kepada pihak bank ataupun pemiutang dalam masa yang ditetapkan. Dan apabila saya gagal mematuhi notis tersebut, bank akan memasukkan satu petition kebangkrapan, ataupun dalam bahasa mudah kita panggil itu adalah proposal lah. Proposal kepada mahkamah untuk disebabkan seseorang penghutang ni gagal untuk menjelaskan hutang, gagal memberi kerjasama selepas notis dikeluarkan secara teratur dan sebagainya, maka penghutang tersebut layak untuk kita bankruptkan. Pemiutang akan mohon kepada mahkamah lah. So apabila mahkamah menerima petition tersebut dan pemiutang telah mematuhi tindakan-tindakan ataupun prosedur yang teratur seperti di dalam akta untuk membankruptkan seorang penghutang, akhirnya disebabkan penghutang gagal memberi kerjasama, akhirnya perintah kebangkrapan dikeluarkan terhadap penghutang tersebut sebab mereka gagal, penghutang tersebut ataupun saya gagal membayar hutang tersebut. Okey. Apabila bankrupt telah dijatuhkan ataupun penghutang tersebut telah dijatuhkan dengan perintah kebangkrapan, kita gelarkan sebagai perintah kebangkrapan lah, maka barulah individu tersebut akan digelar sebagai seorang bankrupt dan segala hal ehwal bankrupt tersebut ataupun penghutang tersebut akan terletak hak di bawah Jabatan Insolvensi Malaysia untuk mentadbir kes kebangkrapan penghutang tersebut on behalf of pemiutang-pemiutang yang terlibat dalam kes tersebut. Okey, so seseorang tu boleh dibankruptkan apabila mereka ataupun penghutang mempunyai hutang tidak kurang daripada RM100,000. Maksudnya jumlah hutang yang dituntut oleh pihak pemiutang kepada penghutang di mahkamah perlulah bernilai RM100,000 dan ke atas saja boleh dimasukkan petition kebangkrapan. Sekiranya bawah daripada RM100,000, petition kebangkrapan tidak layak untuk dimasukkan dan pemiutang perlu mencari ataupun menggunakan alternatif ataupun cara lain untuk menuntut hutang, bukan dengan cara kebangkrapan. So itu adalah senario bagaimana seseorang itu boleh dibankruptkan. Okey, suka untuk saya berkongsi sedikit tentang pindaan akta. Okey, pindaan akta dalam tempoh 5 tahun ke belakang di bawah Akta Insolvensi. Okey, pindaan pertama adalah pada tahun 2017. 2017 kita ada buat pindaan bermula dikuatkuasakan pada 6 Oktober 2017. Okey, sebelum 6 Oktober 2017, akta yang mengawal selia kes kebangkrapan di Malaysia digelar sebagai Akta Kebangkrapan 1967. Namun bermula pada 6 Oktober, terdapat pindaan terhadap akta kebangkrapan tersebut. Kita gelarkan akta tersebut sebagai penjenamaan semulalah sebagai Akta Insolvensi 1967. Okey, Akta Insolvensi 1967 yang telah dipinda pada 6 Oktober 2017, terdapat 8 pindaan utama dalam akta tersebut. Okey, salah satu pindaan yang terdapat pada tahun 2017 tersebut adalah pindaan kepada jumlah hutang. Berapa banyak hutang yang boleh dituntut oleh pemiutang untuk membankruptkan seseorang individu. So sebelum 6 Oktober 2017, jumlah hutang ataupun bankruptcy threshold yang boleh cadangkan ataupun mohon mahkamah meningkat kepada 50,000. Okey, dan pada tahun lepas terdapat satu akta disebabkan penularan wabak COVID-19, diperkenalkan oleh Kerajaan Malaysia satu akta yang kita gelar sebagai Akta Langkah-Langkah Sementara bagi Mengurangkan Penyakit Coronavirus COVID-19 2019, Akta 829. So di bawah Akta 829 ini adalah satu akta yang mengubah suai beberapa peruntukan akta, bukan sahaja di bawah Akta Insolvensi, malah terdapat akta-akta lain juga yang kita ubah suai untuk mengurangkan kesan disebabkan penularan wabak COVID-19 inilah.
So di bawah Akta 829 terdapat 3 seksyen yang melibatkan pindaan terhadap akta insolvensi, iaitu seksyen 19 hingga seksyen 21, di mana jumlah petition kebangkrapan, bankruptcy threshold yang boleh menyebabkan seseorang itu dibankruptkan dinaikkan daripada tahun 2017 tadi sebanyak 50,000 kepada RM100,000. Dan penguatkuasaan kepada RM100,000 itu berkuat kuasa mulai 23 Oktober 2020 yang lepas. Dan berkuat kuasa sehingga 31 Ogos 2021 sahaja. Sehingga 31 Ogos yang akan datang ni lah. Maksudnya dah hampir tamat. So what happened? Apa yang akan berlaku selepas 31 Ogos 2021? Untuk pengetahuan semua, pada tahun lepas juga, Akta Insolvensi juga telah diangkat di Parlimen untuk dipinda di bawah Seksyen 51A Akta Insolvensi bagi pindaan 2020 untuk meningkatkan nilai had minima kebangkrapan selari ataupun selaras dengan peruntukan di bawah Akta 829, Akta mengurangkan penyakit coronavirus, iaitu untuk meningkatkan nilai minima kebangkrapan daripada RM50,000 dinaikkan kepada RM100,000. Dan pindaan kepada Akta Insolvensi ini juga telah diluluskan di peringkat Parlimen dan telah diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong dan akan berkuat kuasa pada 1 hari bulan 9 2021 nanti. Maksudnya buat masa ini sekarang kita masih akan merujuk kepada Akta 829 di mana bankruptcy threshold sebanyak RM100,000 dan hal ini akan berkuat kuasa, RM100,000 ini akan terus berkuat kuasa walaupun telah tamat pada 31 Ogos kerana terdapat pindaan di bawah Akta Insolvensi 1967, pindaan 2020. So benda ni telah berkuat kuasa dan selagi tidak ada pindaan lain, nilai minima untuk seseorang tu dibankruptkan akan kekal berkuat kuasa sebanyak RM100,000 lah. Berbanding sebelum ini pada tahun 2017, pindaan 2017 sebanyak RM50,000 dan sebelum 2017 adalah sebanyak RM30,000. So ini adalah salah satu cara untuk mengurangkan ataupun menyeimbangkan kesan ataupun untuk kita memastikan jumlah kes kebangkrapan itu dapat dikurangkanlah. Tidak mudah untuk seseorang itu dibankruptkan kerana nilai ambang hutang telah meningkatkan kepada RM100,000. Saya harap faham ya sebab complicated sikit nak terangkan pindaan akta ni daripada tahun 2017 kepada tahun lepas dan tahun inilah. Okey, so bila seseorang tu telah dibankruptkan, Mahkamah telah menjatuhkan perintah kebangkrapan. Apa tugas jabatan untuk melaksanakan proses selepas perintah kebangkrapan dikeluarkan? Okey, saya nasihatkan kepada mana-mana individu yang telah dijatuhkan dengan perintah kebangkrapan, tuan-tuan dan puan-puan ataupun bankrupt perlu hadir ke jabatan kita di setiap cawangan yang mentadbir kes kebangkrapan tuan-tuan dan puan-puan. Contohnya, jika kes tuan-tuan dan puan-puan ditadbir ataupun dijatuhkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, so kes tuan-tuan dan puan-puan akan ditadbir di tuan-tuan dan puan-puan perlu hadir di cawangan dan memberi kerjasama di cawangan di mana kita akan adakan sesi temu kenal pegawai kita di cawangan bersama dengan bankrupt untuk kita mengenali profil ataupun latar belakang bankrupt. At the same time, kita akan tahulah sebab apa dibankruptkan, you punya status kewangan, apa masalah-masalah yang berlaku yang boleh kita nasihatkan berdasarkan peruntukan undang-undang yang ada lah. Dan kita akan suruh tuan-tuan dan puan-puan, penyata haiwan ni adalah satu borang yang menerangkan tentang profil bankrupt. Daripada status bankrupt, hutang bankrupt dan sebagainya. So, daripada borang tersebut dan juga tindakan di jabatan juga kita akan buat penzahiran harta. Jabatan akan ataupun mengenal pasti aset-aset bankrupt ni ataupun jumlah hutang bankrupt dengan merujuk kepada jabatan-jabatan yang berkenaan. So kita akan buat asset tracing, kita akan cari semua, kita akan kumpulkan dan selepas kebangkrapan juga seluruh aset bankrupt, contohnya baki wang ataupun tanah milik bankrupt dan sebagainya akan terletak hak di bawah KPI untuk KPI hasilkan. So selepas
kita dapat semua aset bankrupt tersebut, kita akan buat penzahiran dengan membuat siasatan lebih lanjut, dan kita akan buat mesyuarat antara dengan pemiutang, dan kita akan membuat pemeriksaan awam lah. Ini melihat kepada kes dan case by case basis. Selepas kita mengenal pasti semua aset-aset bankrupt, KPI diberi peranan untuk menghasilkan harta bankrupt tersebut. Menghasilkan ini maksudnya kita akan try menjual lah untuk mendapatkan hasil untuk menyelesaikan hutang bankrupt. So bila kita hasilkan semua aset-aset bankrupt tersebut, kita akan mendapat hasil dan semua hasil tersebut akan gunakan untuk kepentingan pemiutang. Okey, so itu jatuh kepada perkara ketiga, iaitu perakuan hutang. So pemiutang pula mereka akan memfailkan kita namakan sebagai borang bukti hutang. Borang bukti hutang ataupun proof of debt ni mereka akan failkan kepada insolvensi, di mana pihak jabatan akan menyemak jumlah hutang yang difailkan sama ada betul ke tidak dengan merujuk kepada dokumen tertentu dan akan bayar kepada pemiutang lah selepas penghasilan harta ataupun sekiranya ada duit yang cukup untuk kita buat pembayaran dividen. So pembayaran dividen ni adalah pembayaran hutang lah, pembayaran wang yang terkumpul di bawah jabatan untuk kes kebankrapan tersebut, dan kita akan salurkan bayarkan kepada semua pemiutang-pemiutang yang terlibat dalam berulang ataupun akan berterus. Penyelesaian kes ni maksudnya adalah iaitu melalui pelepasan sijil KPI, melalui pelepasan mahkamah ataupun pembatalan oleh mahkamah. Okey. Okey, so apa kesan bankrupt kepada seorang bankrupt? Okey, kesan perintah kebankrapan kepada seseorang yang bankrupt. Okey. Ini adalah antara kesan yang tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada tidak layak dilantik sebagai hakim ataupun mahkamah session, tidak boleh memegang jawatan ataupun menjadi penasihat di dalam sesuatu berdaftar. Okey, bukan di bawah Akta Pertubuhan 1966 Seksyen 9A, di mana seseorang yang bankrupt tidak boleh memegang jawatan ataupun menjadi penasihat kepada sesuatu pertubuhan berdaftar. Seseorang yang bankrupt juga tidak boleh menjadi ahli Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara, tidak boleh bertindak sebagai anggota eksekutif Kesatuan Kerja dan tidak boleh memegang jawatan di sebuah pihak berkuasa tempatan. Okey, seseorang yang bankrupt juga tidak boleh bekerja dengan suami ataupun isteri ataupun saudara mara tanpa kebenaran, tidak boleh keluar dari Malaysia tanpa kebenaran, tidak boleh menjalankan perniagaan sama ada sendiri ataupun perkongsian tanpa kebenaran, tidak boleh menjadi pengarah syarikat, tidak boleh mengambil tindakan di mahkamah tanpa kebenaran, tidak boleh memasuki kontrak perniagaan tanpa memaklumkan status kes kebankrapan kepada pihak yang memasuki kontrak, dan tidak boleh meminjam lebih daripada RM1,000 tanpa memaklumkan status kebankrapannya kepada pemberi pinjaman. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok secara amnya, memang nampak macam seolah-olah kejam lah sebab semua benda tak boleh buat. Tetapi sebenarnya perkara-perkara ini boleh dipertimbangkan oleh jabatan dengan syarat tuan-tuan dan puan-puan perlu memohon kebenaran kepada jabatan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ingin melaksanakan perkara-perkara seperti yang terdapat dalam slide. Sebagai contoh, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, contoh paling mudah lah, okey, tidak boleh keluar dari Malaysia tanpa kebenaran. Okey, maksudnya tidak boleh pergi ke overseas lah, tidak boleh keluar Malaysia. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, seseorang yang ataupun mempunyai tujuan dan sebab sebagai contoh, perlu memaklumkan kepada cawangan, dan cawangan dan tuan-tuan dan puan-puan perlu menyatakan secara dalam permohonan kepada cawangan untuk memaklumkan mengapa tuan-tuan dan puan-puan perlu keluar negara. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh keluar
negara sekiranya mendapat kelulusan setelah dipertimbangkan oleh KPI dalam permohonan tuan-tuan dan puan-puan tersebut. Okey, berdasarkan perbincangan adalah semua harta bankrupt terletak hak kepada KPI di bawah subsection 81B Akta 360, di mana apabila semua aset terletak di bawah KPI, KPI lah yang bertanggungjawab untuk menghasilkan ataupun mentadbir aset-aset tersebut untuk diagihkan penghasilan tersebut kepada semua pengutang untuk menyelesaikan hutang-hutang yang ada dalam kes keberapaan seseorang yang bankrupt. Namun pengecualian diberikan di bawah Seksyen 48(1)A di mana sekiranya seseorang bankrupt itu menjadi pentadbir, okey, mendapat kuasa pentadbiran harta pusaka sebagai pentadbir, so harta tersebut tidak terletak di bawah KPI. Kerana bankrupt tersebut hanya dan bankrupt juga diberi hak untuk meneruskanlah kehidupan, bukanlah kita kejam sangat, sebab ramai yang mengatakan bila seseorang bankrupt mereka tidak mahu memberi kerjasama kepada insolvensi, sebab kalau memberi kerjasama kepada insolvensi semua harta termasuk barang-barang bankrupt dan sebagainya perlu diserahkan kepada insolvensi dan bankrupt ni akan tinggal selai sepinggang saja. Okey, kita akan tengok case by case basis sebab kita faham bila seseorang bankrupt juga adalah seorang manusia yang mahu meneruskan kehidupan ataupun mempunyai komitmen, mempunyai keluarga dan sebagainya. So, sekiranya benda itu melibatkan kepada keperluan bankrupt untuk meneruskan kehidupan. Sebagai contoh, sekiranya bankrupt hanya mempunyai sebuah rumah saja, mengikut budi bicara KPI lah, kita tidaklah tetap ataupun menyuruh bankrupt untuk keluar daripada rumah tersebut untuk menghasilkan rumah tersebut kerana rumah tersebut merupakan satu-satunya rumah bilik bankrupt. So, kita akan tengok case by case basis juga. Lainlah dalam situasi contohnya bankrupt mempunyai lebih daripada satu rumah. So, rumah yang menjadi tempat tinggal bankrupt saja yang kita mungkin tidak akan hasilkan. Rumah-rumah lain ataupun aset lain milik bankrupt tidak akan hasilkan berdasarkan siasatan dan budi bicara KPI. Okey. Tadi saya ada tentang pindaan akta insolvensi pada amount kebankrapan sebanyak RM30,000 kepada RM50,000 di mana sekarang telah meningkat kepada RM100,000. Terdapat 7 pindaan lain yang telah dibuat ketika pindaan yang berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017. Seperti dalam slide lah. Okey, cerita one by one ataupun mungkin tengok mana-mana pindaan yang mungkin atau pada tahun 2017 yang berkuat kuasa pada 6 Oktober 2017, penjamin sosial telah diberi perlindungan mutlak untuk tidak boleh dibankruptkan kerana penjamin sosial ini tidak mendapat barang faedah ataupun keuntungan daripada pinjaman yang dibuat oleh peminjam. Secara mudahnya penjamin sosial ini adalah penjamin yang tidak mendapat apa-apa keuntungan dalam menjadi penjamin kepada mana-mana pinjaman yang dibuat oleh seseorang. Sebagai contoh adalah penjamin kepada pinjaman pendidikan ataupun penjamin kepada pinjaman membeli kenderaan. So penjamin tersebut tidak mendapat apa-apa keuntungan sebagai penjamin dalam menjadi penjamin dalam pinjaman tersebut. So di bawah pindaan pada tahun 2017 telah memberi perlindungan mutlak kepada penjamin sosial untuk tidak boleh dibankruptkan atas kapasiti sebagai seorang penjamin sosial. Okey. Terdapat satu juga langkah untuk mengelakkan seseorang dibankruptkan, mekanisme penyelamat, rescue mechanism, iaitu kita gelarkan sebagai perkiraan sukarela. Perkiraan sukarela ni di mana apabila seseorang itu dalam proses untuk dibankruptkan, contohnya di fasa peringkat notis kebankrapan ataupun di fasa peringkat petition kebankrapan, peringkat perbicaraan di mahkamah dan sebagainya, tetapi perintah kebankrapan belum dikeluarkan,
telah diwujudkan satu skim dinamakan voluntary arrangement, di mana skim ini adalah satu cara ataupun langkah untuk membantu seseorang itu untuk mengelakkan mereka daripada bankrupt. Okey, itu adalah satu cara untuk bankrupt ataupun orang yang bakal bankrupt ini untuk berunding sekali lagi dengan pihak pemutang bagi mengelakkan perintah kebankruptan itu dijatuhkan oleh mahkamah. So ciri-ciri perkiraan sukarela ini adalah individu penghutang tersebut boleh memohon bila-bila masa sebelum perintah kebankruptan dijatuhkan, tidak terpakai kepada bankrupt dan perkongsian terhad, mestilah melantik seorang penama yang berdaftar dan perlindungan akan diberi dalam tempoh 90 hari. Okey, contohnya sebelum dibankruptkan, penghutang memohon kepada mahkamah untuk membuat perkiraan sukarela ataupun mahu berbincang sekali lagi dengan pihak penghutang, mahkamah boleh mengeluarkan satu interim order, perintah interim selama 90 hari untuk memberikan ruang sekali lagi kepada pihak bankrupt ataupun pihak penghutang untuk berunding dengan pihak penghutang untuk menyelesaikan kes tersebut tanpa perlu menjatuhkan perintah kebankruptan kepada penghutang tersebut. Okey. So sekiranya interim order dikeluarkan, ini adalah peluanglah kepada penghutang untuk berunding dengan penghutang untuk mengelakkan bankrupt ataupun mengelakkan penghutang tersebut dibankruptkan. Okey. Dalam perkiraan sukarela ataupun voluntary arrangement ini, penghutang tersebut perlu melantik seorang penama, okey, seorang nomini ataupun tengah untuk berunding dengan pihak pemutang dalam menyelesaikan masalah hutang tersebut sebelum dibankruptkan ataupun untuk mengelakkan penghutang untuk dibankruptkan. So dia perlu dilantik oleh seperti yang dimaklumkan di dalam slide saya ni. Okey. Boleh terdiri daripada pegawai agensi kaunseling dan pengurusan kredit dan tidak perlu berdaftar dengan KPI, ataupun nomini boleh adalah daripada kalangan peguam bela dan peguam cara. Bolehlah dalam kalangan accountant bertaliah yang berdaftar di bawah akta accountant. So bagi individu-individu lain juga boleh untuk menjadi nomini ataupun penama, namun perlulah mendapat kebenaran daripada menteri atas syur KPI. Untuk accountant dan juga peguam bela dan peguam cara, mereka perlulah mendaftar ataupun berdaftar dengan pihak KPI sebagai nomini berdaftar, dan bagi pegawai daripada AKPK tidak perlu mendapatkan kebenaran daripada KPI untuk menjadi nomini. So penghutang tadi boleh melantik orang-orang yang berdaftar sebagai nomini ini untuk mewakili penghutang untuk berunding dengan pihak pemutang dalam menyelesaikan isu yang timbul untuk mengelakkan penghutang daripada dibankruptkan sebelum kes kebankruptan. So ini adalah salah satu lagi lah solution yang mungkin. Okey, selepas kes kebankruptan semua telah ditadbir, ini adalah topik yang popular lah, bagaimana untuk keluar daripada kebankruptan. So dalam akta insolvensi yang berkuat kuasa sekarang, terdapat 4 cara untuk keluar daripada kebankruptan. Okey, yang pertama adalah pembatalan mahkamah Seksyen 105. Syarat utama adalah hutang bankrupt telah dibayar sepenuhnya. Okey, senang, hutang habis bayar, settle everything, boleh membuat pembatalan di mahkamah di bawah Seksyen 105. Ataupun sekiranya penghutang ataupun bankrupt berkenaan merasakan penghutang tersebut tidak seharusnya diisytiharkan bankrupt. Sebagai contoh, kes masih aktif dan sebagainya, namun ada isu yang menyebabkan penghutang tersebut percaya penghutang tersebut tidak seharusnya diisytiharkan bankrupt. Mungkin ada penipuan ataupun penghutang tersebut tidak berpuas hati dengan sebab penghutang tersebut dibankruptkan. So penghutang tersebut atau bankrupt ini mencabar perintah kebankruptan yang telah dikeluarkan kepada bankrupt di mahkamah, dan mereka boleh membawa tindakan tersebut di bawah Seksyen 105 untuk membatalkan perintah kebankruptan yang telah dikeluarkan oleh mahkamah tersebut. Okey, yang kedua adalah pelepasan mahkamah di bawah Seksyen 33, di mana di bawah seksyen ini
hutang masih belum habis lagi dibayar, namun terdapat sejumlah ataupun sebahagian daripada hutang telah habis dibayar dan penghutang percaya mereka wajar untuk diberikan peluang untuk dilepaskan daripada kebangkrapan dengan alasan-alasan ataupun justifikasi tertentu yang dikatakan berasas untuk mengeluarkan mereka daripada kebangkrapan. So selalunya mahkamah akan tengok case by case basis juga dan pertimbangan akan diberikan berdasarkan case by case basis untuk Seksyen 33.3. Selalunya di bawah Seksyen 33.3, kebangkrapan seseorang akan dilepaskan daripada kebangkrapan dengan bersyarat. Contohnya daripada hutang sebanyak 100,000, hutang yang telah dibayar adalah 70%. Ada 30% lagi hutang yang masih ada ataupun tinggal. So penghutang ataupun bankrupt ini membuat permohonan kata kepada mahkamah untuk keluarkan bankrupt daripada kebangkrapan kerana 70% daripada hutang telah dikeluarkan dan 30% boleh diselesaikan tanpa perlu melalui proses pelepasan mahkamah di bawah Seksyen 33 dengan syarat tertentu untuk menyelesaikan baki 30% hutang yang belum diselesaikan di bawah sektor untuk kes diselesaikan dan bankrupt tersebut akan mendapat pelepasan mahkamah di bawah Seksyen 33.3 dengan syarat. Dengan syarat maksudnya 3% hutang tersebut perlu diselesaikan dengan syarat-syarat yang akan dinyatakan di dalam perintah mahkamah nanti. Okey. So yang ketiga adalah pelepasan sijil pelepasan Ketua Pengarah Insolvensi Malaysia di bawah Seksyen 33A. Ini adalah atas permohonan bankrupt ataupun atas pertimbangan KPI sendiri di mana kita perlu melihat syarat utama adalah kes perlu ditadbir sekurang-kurangnya 5 tahun dan ke atas dan Ketua Pengarah Insolvensi mempunyai budi bicara untuk melepaskan seorang bankrupt. Maksudnya tidak semestinya dalam kes 33A ini seseorang bankrupt itu telah menyelesaikan sepenuhnya hutang bankrupt. Okey, kita tengok case by case basis juga dan kita mempunyai panduan jabatan untuk membuat pertimbangan sama ada kes tersebut layak untuk diberi budi bicara untuk diberikan pelepasan di bawah sijil KPI. Namun adalah prosedur-prosedur yang perlu kita patuhi sebelum seseorang itu boleh dilepaskan di bawah Seksyen 33A. Okey, di bawah pindaan pada tahun 2017 juga telah diwujudkan satu peruntukan seksyen baru di bawah Seksyen 33B2A di mana terdapat 4 kumpulan bankrupt yang boleh dilepaskan di bawah sijil KPI tanpa melalui syarat ataupun tanpa ada bantahan yang boleh dikemukakan oleh pihak pemiutang. Iaitu pertama adalah bankrupt yang menjadi seorang penjamin sosial, kedua bankrupt yang telah meninggal dunia, ketiga bankrupt yang telah menderita penyakit serious illness, tapi bagi bankrupt yang menderita penyakit serious illness kita akan mendapatkan klarifikasi berdasarkan medical report yang dikeluarkan oleh doktor government lah, doktor daripada hospital kerajaan. Dan yang keempat adalah golongan bankrupt yang merupakan orang kelainan upaya yang berdaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat. So 4 grup ini KPI boleh berdasarkan kuasa budi bicara di bawah Seksyen 33B2A untuk melepaskan bankrupt tanpa perlu melayan ataupun tanpa pihak pemiutang boleh mengemukakan bantahan untuk menghalang KPI untuk melepaskan bankrupt bagi kategori 4 golongan ini. Okey. So kumpulan keempat adalah pelepasan automatik ataupun di bawah Seksyen 33C. Okey, pelepasan automatik ini telah diperkenalkan juga pada 6 Oktober yang lepas di mana seseorang yang bankrupt boleh melayakkan bankrupt dilepaskan selepas tempoh 3 tahun dari tarikh pemfailan penyataan ehwal di mana syarat utama adalah bankrupt perlu memfailkan penyataan ehwal seperti yang saya explain sebentar tadi. Bankrupt perlu hadir ke jabatan dan memfailkan penyataan hal ehwal dan selepas memfailkan penyataan hal ehwal bankrupt perlu memohon kepada KPI untuk memohon pelepasan di bawah Seksyen 33C. So dalam tempoh komitmen bankrupt selama 3 tahun daripada tarikh pemfailan penyataan hal ehwal tersebut dapat target contribution ataupun sasaran yang akan diarahkan oleh KPI untuk bankrupt sebelum tahun tersebut.
dan bankrupt perlu mematuhi sasaran ataupun target contribution yang telah ditetapkan oleh KPI tanpa gagal, dan dalam masa yang sama perlu mematuhi hal lain sebagai contoh untuk memfailkan penyata pendapatan dan pembelanjaan setiap 6 bulan, dan juga tertakluk kepada bantahan pemiutang sebelum seseorang itu boleh dilepaskan di bawah pelepasan automatik. Ini adalah secara amnya tanggungjawab pemiutang, di mana pemiutang apabila seseorang telah dibankruptkan, mereka perlu menyerahkan semua baki-baki wang ataupun aset-aset bankrupt yang berada dalam pemilikan pemiutang kepada KPI untuk KPI hasilkan, dan cara mereka untuk menuntut hutang daripada bankrupt adalah dengan memfailkan borang bukti hutang kepada KPI, dan KPI akan menyimak dan akan membayar berdasarkan pembuktian di dalam borang bukti hutang yang difailkan oleh pemiutang. Okey, pemiutang juga perlu bekerjasama dengan KPI. Contohnya perlu menghadiri mesyuarat pemiutang yang dianjurkan ataupun yang telah diadakan oleh KPI, memberi kerjasama dengan memberikan maklumat bankrupt kepada KPI, mengambil bahagian dalam prosiding pemeriksaan awam. Prosiding pemeriksaan awam ni bermaksud kita membuat pemeriksaan kepada bankrupt untuk mengenal pasti status ataupun profil bankrupt dengan lebih mendalam di mahkamah lagi lah. So kita perlukan kerjasama pemiutang dalam prosiding pemeriksaan awam ini. Dan terdapat juga cara untuk kita membayar kepada semua pemiutang dalam kes kebankruptan juga telah dijelaskan di bawah Seksyen 43, okey, di mana terdapat hierarki ataupun keutamaan yang perlu kita patuhi untuk pembayaran dividen ataupun membayar wang hutang yang telah difailkan ini kepada pihak-pihak berkenaan mengikut keutamaan yang telah ditetapkan di bawah Seksyen 43, iaitu bermula dengan hutang lokal ataupun land tax. Kedua, kita akan bayar kepada federal tax, kepada gaji pekerja, kepada EPF, dan juga kepada pampasan pekerja, dan kemudian barulah kepada pemiutang-pemiutang lain. Okay, so dia ada hierarki untuk pembayaran tersebut lah. Ini semua di bawah bidang kuasa dan semakan KPI lah. Ini untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan saja. So ini adalah hak-hak pemiutang dalam kes kebankruptan. Okay, saya ceritakan secara general je lah. Okay, untuk secara amnya mereka tidak boleh buat direct settlement dengan bankrupt. Mereka perlu memberi kerjasama dengan insolvensi, dengan KPI, dan mereka boleh membantah ataupun puas hati dengan tindakan yang boleh dibuat melalui bantahan yang telah ditetapkan di bawah akta. Okey. Namun begitu, dia berlainan dengan untuk hak pemiutang bercaga. Pemiutang bercaga sebagai contoh paling mudah adalah hutang di bawah loan perumahan. Okey, loan perumahan selalunya apabila seseorang mengambil loan perumahan, mereka akan mencagarkan rumah tersebut kepada pihak pemiutang ataupun kepada pihak bank. So rumah itu dicagarkan, maksudnya apabila seseorang itu tidak mampu ataupun gagal membuat pembayaran seperti perjanjian antara penghutang dan juga pemiutang, rumah tersebut akan dicagarkan ataupun menjadi hak milik kepada pemiutang bercagar untuk menghasilkan rumah tersebut. So untuk kategori pemiutang bercagar, aset ataupun harta untuk hartanah ataupun rumah bercagar ini tidak terletak hak kepada KPI berdasarkan Seksyen 82 Akta 360 dan juga merujuk kepada bab 3 bahagian 16 Kanun Tanah Negara. So KPI tidak mempunyai kuasa di bawah pemiutang bercagar. Pemiutang bercagar perlu perlu membuat keputusan untuk menghasilkan rumah tersebut sama ada dengan cara lelongan, jualan, merujuk kepada perjanjian lah yang telah ditandatangani oleh bankrupt dan juga pemiutang bercagar, dan sekiranya selesai kepada penghasilan ataupun penjualan rumah tersebut, sekiranya dibuatlah, okey, dan sekiranya ada terdapat lebihan wang hasil daripada jualan rumah tersebut, barulah perlu diserahkan kepada KPI. Okey, so selagi tidak ada penghasilan dan selagi rumah itu tarafnya adalah tanah bercagar ataupun perumahan bercagar, rumah tersebut terletak hak di bawah pemiutang bercagar, bukannya di bawah KPI, dan pemiutang bercagar mempunyai hak untuk menghasilkan ataupun menguruskan hartanah tersebut di bawah budi bicara pemiutang bercagar. Okey. Secara ringkas untuk pentadbiran harta bankrupt yang telah meninggal dunia. Okey, sekiranya seorang bankrupt itu telah meninggal dunia dan
KPI telah melepaskan bankrupt di bawah Seksyen 33B 2A seperti yang saya jelaskan sebentar tadi. Walaupun bankrupt tersebut telah dilepaskan, segala aset yang telah dikenal pasti dan terletak hak di bawah KPI milik bankrupt yang telah meninggal dunia tersebut masih perlu dihasilkan dan perlu diuruskan oleh pihak KPI. Maksudnya walaupun bankrupt tadi telah terlepas daripada kes kebankruptan, aset-aset yang telah dikenal pasti tersebut masih menjadi hak milik dan perlu diselesaikan oleh insolvensi untuk kepentingan pemutang dan kebapan. Okey, so nasihat saya kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mungkin dan kepada diri saya juga, okey, untuk kita sentiasa berhati-hati ataupun mengelakkan daripada dibankruptkan seboleh-bolehlah. Seboleh-bolehnya kita nak elakkan daripada kita dibankruptkan dengan berbelanja mengikut kemampuan, menguruskan hutang dengan bijak, berhati-hati dalam menjadi penjamin ataupun terlibat dalam mana-mana perjanjian yang melibatkan hutang dan sebagainya untuk mengelakkan kita terjerumus dalam kes kebankruptan. Dan bagi mereka yang telah terlibat ataupun telah berstatus bankrupt pula, jangan risau ataupun jangan rasa takut untuk berurusan ataupun memberi kerjasama dengan pihak cawangan ataupun pihak Jabatan Insolvensi Malaysia, kerana pihak kami sentiasa mengalu-alukan dan akan cuba terbaik untuk memberikan bantuan kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam menyelesaikan kes-kes ataupun permasalahan yang timbul dalam kes kebankruptan tuan-tuan dan puan-puan. Bankrupt, okey, tuan-tuan dan puan-puan boleh merujuk kepada semakan melalui atas talian kami melalui portal e-insolvency seperti yang tertera dalam slide. Setiap carian akan dikenakan fee bayaran sebanyak RM10. Selain daripada itu, saya juga welcoming everyone, semua orang untuk melayari website kita MPI Jabatan Insolvensi Malaysia untuk mendapatkan maklumat ataupun info-info terkini berkaitan dengan kebankruptan dengan lebih mudah dan lebih cepat. Okey, sekiranya pihak tuan-tuan dan puan-puan tidak mahu berurusan dengan cawangan. Kerana melalui website dan juga Facebook kami juga, kami akan sentiasa update dan juga sentiasa memberikan informasi yang saya rasa boleh untuk tuan-tuan dan puan-puan manfaatkan untuk pengetahuan dan juga pengetahuan. So saya rasa itu sahaja daripada saya untuk hari ini. Alright, Tuan Zaki, saya akan cuba bacakan soalan-soalan yang ditanyakan yang telah pun dipilih untuk ditanyakan kepada Cik Zaki. Soalan yang pertama datangnya daripada fee, kata dia. Okey. Okey, fee ke PE yang ni saya kan? Okey. Soalan bunyi pada fee, dia kata jika kita diisyarkan bankrupt dan polis, adakah kita akan ditinggalkan oleh kamah tanpa polis barang kewangan yang ada? Silakan. Cik Zaki. Okey, seperti yang saya maklumkan sebentar tadi, bila seseorang itu dah dibankruptkan, segala hal ehwal kebankruptan ataupun hal ehwal pentadbiran kes selepas perintah kebankruptan akan diserahkan kepada pihak insolvensi. Okey. Sebab itu saya katakan dengan tuan-tuan dan puan-puan, bila perintah kebankruptan dikeluarkan, contohnya akaun bank semua akan freeze, akan dibekukan. Okey. So bila dibekukan, semua harta-harta bankrupt yang terdapat di bank dan sebagainya akan terletak hak di bawah KPI. Sebab itu pentingnya kerjasama bankrupt untuk bekerjasama dengan pihak insolvensi, hadir ke jabatan untuk memaklumkan kepada kita, dan kita akan membuat satu sesi temu kenal dengan tuan-tuan dan puan-puan yang telah dijatuhkan perintah kebankruptan, dan kita akan mengetahui masalah tuan-tuan dan puan-puan selepas sesi temu kenal diadakan. So apabila kita telah mengenal pasti masalah tersebut ataupun mengenal pasti isu-isu yang terlibat dalam kes tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membantu tuan-tuan dan puan-puan dalam isu-isu yang berbangkit dalam kes kebankruptan. Contohnya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan mempunyai pekerjaan, okey, so bila akaun telah ditutup, gaji tak boleh masuk. So kita boleh memberi bantuan dengan menyuruh tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat permohonan membuka akaun dengan kebenaran pihak insolvensi. So tuan-tuan dan puan-puan masih boleh menjalankan kehidupan seperti biasa, bekerja seperti biasa, dan pembukaan akaun juga boleh dibuat. Dan
Namun kita akan menetapkan syarat-syarat tertentu lah yang perlu dipatuhi oleh tuan-tuan dan puan-puan seperti diperuntukkan di bawah Akta Insolvensi. So tuan-tuan dan puan-puan tidak perlu bimbang. Bila dibankruptkan, tak semestinya tuan-tuan akan tinggal selai sepinggang lah. Kita pun ada check and balance juga di situ. Kita faham bankrupt juga adalah seseorang manusia biasa yang memerlukan untuk meneruskan kehidupan mereka seperti biasa juga. Namun perlu mengikut keputusan di bawah akta. Itu saja. Okey, itu dia. Saudara isyaratkan telah pun mendengar jawapan daripada Tuan Zaki. Soalan yang kedua seterusnya, sebutan soalan daripada Cik Muakal ni. Agak panjang juga Tuan Zaki. Bagaimana waris untuk memohon pelepasan jika penghutang meninggal dunia? Pertama, apakah dokumen yang diperlukan? Bolehkah waris pergi ke mana-mana cawangan Jabatan Insolvensi Malaysia? Biasanya berapa lama mengambil masa untuk pelepasan tersebut? Dari statistik berapa ratus yang berjaya melepaskan setelah penghutang meninggal dunia? Silakan Tuan Zaki. Okey, apabila seseorang bankrupt telah meninggal, bankrupt tersebut boleh dipertimbangkan untuk dilepaskan di bawah Seksyen 33B2A, iaitu pelepasan KPI untuk orang yang telah meninggal dunia dengan syarat kes kebankruptan tersebut telah ditadbir sekurang-kurangnya 5 tahun. Oleh demikian, waris kepada bankrupt yang telah meninggal dunia boleh terus menghubungi ataupun berurusan dengan cawangan yang mentadbir kes kebankruptan bankrupt yang telah meninggal dunia tersebut. Sebagai contoh, sekiranya bankrupt dibankruptkan di Mahkamah Tinggi KL, secara automatik ni akan ditadbir di bawah KL lah, kecuali permohonan untuk dipindahkan ke tempat lain. Itu isu lain. Okay, so terus berhubung dengan cawangan dan boleh kepilkan ataupun boleh lampirkan dokumen-dokumen yang membuktikan status bankrupt tersebut. Contohnya sijil kematian ataupun dokumen-dokumen lain yang boleh membuktikan berkenaan dengan isu kes kebankruptan tersebut, yang kita akan pertimbangkan kemudian lah lepas mendapat dokumen. Ya, itu dah jawapan daripada Tuan Zaki untuk Cik Muakal. Alright, saya teruskan soalan yang seterusnya. Datanya daripada Puan Roziah sendiri. Tuan, bagaimana sekiranya pemihutang terlepas pandang untuk memfailkan POD terhadap hutang di Jabatan Insolvensi selepas perintah bankrupt diperolehi? Soalnya, adakah pihak insolvensi akan memaklumkan pemihutang berkaitan perkara ini? Silakan Tuan. Okay, dalam kes kebankruptan, cara pemihutang untuk menuntut hutang kepada bankrupt adalah dengan syarat memfailkan borang bukti hutang untuk memfailkan kepada insolvensi, kerana pihak insolvensi hanya akan mengambil kira hutang-hutang yang di bawah kes kebankruptan berdasarkan borang bukti hutang ini sahaja. So, dia tidak ada isu sekiranya pemihutang terlepas pandang dan sebagainya. So, sekiranya pihak pemihutang tidak memfailkan borang bukti hutang, kita menganggap pemihutang berkenaan tidak berminat ataupun tidak mahu menuntut sebarang hutang kepada bankrupt tersebut. Tetapi sekiranya dalam kes kebankruptan kita merujuk kepada penyata hal ehwal yang telah difailkan oleh bankrupt, kita dapat maklumkan ada pemihutang failkan borang bukti hutang, kewangan ataupun akan cuba berurusan ataupun akan cuba menghubungi pemihutang yang berkenaan untuk bertanya sama ada mereka ingin memfailkan borang bukti hutang untuk menuntut hutang ataupun tidak. Namun sekiranya sampai ke hari pembayaran masih tidak memfailkan borang bukti hutang, hal itu bukanlah di bawah tanggungjawab insolvensi lagi untuk memastikan pemihutang untuk mendapat hak sekiranya mereka tidak memfailkan borang bukti hutang. Okey, walaupun suara Tuan agak tenggelam Tuan, tapi mungkin tak berjelas kat situ. Tapi tak apa. Saya teruskan dengan soalan daripada Tuan Rosdi Abu. Saudara Rosdi Abu dipertanyakan, Tuan, adakah penjawat awam juga yang bankrupt dibuang kerja ataupun ada kehilangan manfaat pencen mereka? Jangan Tuan, pada pandangan Tuan. Memang ada kes-kes kebankruptan yang melibatkan penjawat awam. Dengar ya, Zaki? Yes, boleh. Boleh. Kes kebankruptan yang melibatkan penjawat awam. Okey. So, untuk kebankruptan yang melibatkan penjawat awam, kita akan takdir seperti biasa berkutat undang-undang, dan bankrupt tersebut masih layak untuk menerima gaji, menerima duit pension dan sebagainya lah. Namun terdapat allocation daripada wang gaji ataupun dari bankrupt tersebut perlu diserahkan kepada KPI. Kita namakan sebagai komitmen ansuran bulanan.
komitmen angsuran bulanan ni adalah monthly installment ataupun monthly payment yang dibuat oleh pihak bankrupt kepada KPI untuk kepentingan penghutang dalam kes kebangkrutan. Dalam masa yang sama, pegawai awam tersebut masih berhak atau masih boleh menerima gaji ataupun menerima wang pencen. Sebab kalau tak ada wang gaji kan, Mana pula? balance kan kat situ lah. Kita boleh, namun ada syarat-syarat tertentu yang kita akan di bawah. Okey, tuan, itu dia masih lagi ada timbang rasa dari pihak Jabatan Eksekutif. Okey tuan, kita pergi ke belakang ini mungkin ada kaitan sikit dengan SMB. Bagi kes Muflis yang telah meninggal dunia, soalan daripada tuan Saudara Jalil kita, adakah dividen daripada SMB boleh terus dihantar kepada waris atau masih kena hantar ke MDI? Apabila seseorang telah ditetapkan di bawah Seksyen 81B, perlu terletak hak di bawah KPI. Okey. Prinsipal tu. So, mana-mana baki wang, contohnya di bank, ada simpanan wang ataupun termasuk di ASNB, perlu diserahkan ke KPI terlebih dahulu yang terminta. So, lepas diserahkan kepada KPI dan ada permohonan, contohnya bankrupt sendiri datang kepada kita, kata okey, wang yang masuk kepada KPI semua mereka dah tak ada duit dah. Semua wang dah masuk kepada KPI. So ada permohonan tertentu daripada bankrupt, contoh nak buat permohonan daripada kita untuk kegunaan perbelanjaan dan sebagainya. Kita akan pertimbangkan by case basis. Maksudnya, kita buat permohonan, kita akan rujuk kepada sebab-sebab mengapa wang tersebut. Pada asasnya, wang akan termasuk wang ASNB akan termasuk ataupun terletak ke bawah ketadbiran KPI. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan kami dan kepada Tuan Zaki saya berikan kata-kata terakhirlah nasihat kepada pendengar kita pada pagi ini yang berkaitan dengan keberkaitan dan juga silakan Tuan Zaki. Untuk kata terakhir, saya rasa saya nak jawab soalan di Facebook. Boleh. Yes, boleh. Ada bertanyakan banyak juga soalan sebenarnya. Betul. Dalam kerja swasta, saya akan bentang tadi, seperti yang saya maklumkan dalam pertanyaan saya. Kedua, ada yang bertanyakan peranan pihak-pihak contoh bank negara dan bank komersial untuk mengurangkan keadaan kebanyakan. Saya rasa untuk perkara ini peranan peribadi saja. Untuk melakukan kes kebanyakan, ini seorang bankrupt tersebut belum lagi dibankrupt. Mereka mempunyai syarat untuk pembayaran, untuk hutang. Saya mohon untuk mereka mendapatkan nasihat daripada contoh. Suara agak tenggelam Tuan Zaki. Suara saya jelas ke? Okey, ini baru dapat jelas. Kalau dekat sikit. Okey. Okey. Peranan pihak-pihak untuk mengurangkan kadar kebangkrutan bukan daripada Jabatan Insolvensi semata-mata. Jabatan Insolvensi hanya mentadbir selepas perintah kebangkrutan dikeluarkan. Oleh yang demikian, kepada mana-mana individu yang mempunyai masalah untuk membayar hutang ataupun menyusun hutang, saya cadangkan untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk berunding ataupun berbincang dengan pihak-pihak yang berautoriti seperti AKPK ataupun pihak bank sendiri untuk mendapatkan jalan penyelesaian untuk menyelesaikan isu hutang yang tidak dapat diselesaikan tersebut. Dalam masa yang sama, saya juga berpandangan institusi kewangan ataupun institusi bank perlu lebih berhemah dan bertanggungjawab dalam meluluskan apa-apa loan ataupun pinjaman yang dimohon oleh seseorang individu. Sebab saya tengok dalam kes kebangkrutan, contohnya ada individu yang dibankruptkan ketika umur mereka sudah lanjut. 50 tahun ke atas dan sebagainya. Jumlah hutang yang sangat tinggi. Oleh yang demikian, saya rasa peranan perlu dimainkan oleh institusi kewangan juga untuk menapis mereka yang benar-benar layak untuk diberikan loan mengikut kemampuan dan juga status seorang yang memohon pinjaman tersebut. Okey, dan ketiga, cara seseorang boleh dibankruptkan seperti saya maklumkan hanya melalui kadar keberhutangan RM100,000 dan ke atas saja. Dan keempat, cara untuk mengurangkan kes kebangkrutan di pihak Jabatan Insolvensi kami telah meminda ataupun buat penambahbaikan daripada segi akta insolvensi itu sendiri dengan memberikan pelbagai pilihan untuk seseorang bankrupt dilepaskan daripada kes kebangkrutan. Dalam masa yang sama untuk
kebengkapan bukan melibatkan jabatan semata-mata, melibatkan kesemua pihak. Bagi contoh seperti yang saya maklumkan, peranan institusi kewangan dalam menapis seorang yang mahu buat pinjaman bank, dan bankrupt itu sendiri ataupun penghutang itu sendiri perlu bertanggungjawab dan perlu menyusun jumlah hutang ataupun komitmen hutang yang mereka bersetuju untuk patuhi dalam perjanjian-perjanjian yang mereka masuki. Dan untuk pengetahuan juga, untuk tahun ini kemudahan yang diberikan oleh Jabatan Insolvensi disebabkan penularan wabak COVID-19, kita ada bagi beberapa pengecualian ataupun untuk meringankan beban bankrupt. Pertama adalah moratorium ansuran bulanan. Okey, bankrupt perlu membayar ansuran bulanan setiap bulan kepada insolvensi. Namun buat masa ini start daripada bulan Jun sehingga Ogos 2021 terdapat moratorium ansuran bulanan dikenakan, di mana bankrupt tidak perlu membuat pembayaran ansuran bulanan dalam masa 3 bulan ini. Itu yang pertama. Kedua, untuk pengeluaran wang KWSP untuk program iCitra di bawah program pemulih, untuk mengeluarkan maksimum RM5,000 iaitu RM1,000 setiap bulan selama 5 bulan juga, bankrupt dibenarkan untuk berurusan terus dengan pihak KWSP tanpa perlu menyerahkan wang tersebut diserahkan kepada pihak insolvensi lah, kepada pihak KPI. Mereka boleh terus berunding dengan pihak KWSP untuk mendapatkan wang tersebut dan untuk digunakan untuk kehidupan bankrupt. So, akhir kata, saya berpesan kepada diri saya juga untuk seseorang yang belum dibankruptkan, mohon untuk menyusun hutang dan juga komitmen anda dengan baik. Dan kepada yang telah bankrupt, saya mohon untuk kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk cawangan Insolvensi Malaysia mentadbir kes tuan-tuan dan puan-puan supaya berada dalam keadaan lancar dan baik. Itu saja. Okey, terima kasih Tuan Zaki di atas pengkongsian dan nasihat yang terakhir, dan kita harapkan kepada anda yang bersama dengan kami teruskan bersama ini dalam program Sembang SMB. Kita ada pelbagai tajuk-tajuk yang cukup menarik, di antaranya kuasi kewangan anda, fahami pembiayaan ESB, sedangkan waris, membuat tuntutan pelaburan melalui ibah amanah dan pengisytiharan amanah, pelaburan patuh syariah PNB, kenali parabol pelaburan ESB. Teruskan melayari Facebook kami, Twitter dan juga Instagram. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pihak seluruh warga Jabatan Insolvensi dan rakan-rakan, terutamanya Tuan Muhammad Zaki dan kesudian bersama dengan kami dalam program Sembang SMB pada hari ini. Dan kita harapkan kita dapat bersama lagi satu hari nanti Tuan Zaki, insyaAllah, untuk orang kata lebih lagi mendalam ini dengan kepahaman kaitan dengan kebankrapan dan juga muflis. Okey, saya kata dari pihak SMB selagi mohon maaf di atas kurang berlaku yang sepanjang program ini dijalankan. Diharapkan kita dapat bersama manfaat pada program ini daripada perkongsian daripada Jabatan Provinsi, dan semoga kita berjumpa dalam waktu. Jaga SOP di anda, kita masih lagi berperang, kita masih lagi cuba untuk menang dalam SOP kita COVID ini, dan kita harapkan anda senantiasa sihat bersama keluarga, bersama kerjaya di luar sana. Semoga berjumpa dalam lain waktu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.